Itu sebab di sini tuan-tuan di sini saya letak jawapan dia ada 3. Cuba tengok. Huwa Allah. Yang pertama Allah. Kenapa dia tak jawab ahad dulu? Tidakkah ahad itu ciri? Tidakkah ahad itu ciri seperti yang diminta dalam soalan? Kenapa tak jawab dia terus huwa ahad? Kenapa dia jawab huwa Allah? Kerana merujuk kepada konteks. Tuhan aku itu ialah Tuhan kamu juga, Allah. Tetapi Allah yang ahad. Terus dia bagi exception. Maknanya bukan Tuhan sebagaimana yang kamu sekutukan dalam agama kamu. Itu. Lepas tu yang kedua, As-Samad. As-Samad kan kita baca qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Betul tak? Jadi Allah diulang. Cuba kita perhati dalam surah tu Allah diulang. Huwallah ahad. Lepas tu ayat tu diulang lagi, Allahus Samad. Padahal boleh kalau nak kata dah sebut dah Allah, huwallah, huwa as-samad. Dah sebut dah. Yang peliknya mula-mula guna ganti nama, bila berikutnya guna nama. Ini pelik. Kalau kita mengaji bahasa Arab, pelik. Sepatutnya Allah ahad. Gitu jawapannya. Tapi tak. Apa yang saya nak bincang di sini sebelum saya pergi jauh, tuan-tuan? Saya nak minta tuan-tuan renung. Cuba tengok. Huwa Allah, huwa ahad, huwa as-samad. Cuba tuan-tuan perhati. Bila merujuk kepada Allah, dia guna nama khas. Nama khas Allah ni nama yang sangat ajaib, tuan-tuan. Satu-satu nama dalam bahasa Arab yang mana dia bermula dengan alif lam, dan alif lamnya tu tak boleh dipisahkan daripada nama tu. Kalau nama lain dalam bahasa Arab, bila ada alif lam kita boleh buang. Kalau masjid boleh tambah jadi al-masjid, boleh tambah. Kalau baitun boleh kata al-baitun, tapi Allah tetap Allah. Ini menunjukkan bahawa Allah walaupun dia nama laisa kamitslihi syai', nama dia tak seperti nama lain. Jadi kalau kamu nak gunalah nama Allah dalam bentuk yang tak seperti dengan nama lain. Itu maknanya. Sampaikan alif lam pada kalimah Allah pun tak boleh tanggal. Tak boleh tanggal. Menunjukkan bahawa dia sangat special dan berbeza daripada nama-nama lain. Walaupun nama lain juga mempunyai alif lam, tetapi alif lam pada Allah tak boleh tanggal. Kemudian yang kedua, bila pergi kepada ciri ahad, dia tak letak alif lam. Dia tak letak alif lam. Dalam bahasa Arab kalau kita mengaji ada alif lam tu tanda. Saya bagi tahu gini, kalau huwa tu dia panggil mubtada atau subjeknya, bendanya, ceritanya Allah. Dalam bahasa Arab, kalau sesuatu cerita disampaikan dengan perkataan yang menggunakan menggunakan alif lam, dia bermaksud nama tu, cerita itu bukan untuk memberitahu, tetapi untuk menegaskan. Jadi sebab itu ayat huwa Allah adalah ayat penegasan. Ayat penegasan. Ahad tak ada alif lam. Sebab apa? Dia adalah suatu makna yang sudah lama hilang daripada pemikiran orang kafir. Satu makna yang sudah lama terencat dalam bertuhankan Allah. Makna ahad ini sudah lama dibuang, sudah lama tidak dipakai. Sebab itu pada kalimah ahad tidak diletak alif lam. Kalau kita mengaji nahu, kita boleh kata huwallahul ahad, boleh, sebagai ciri kepada Allah, tak ada masalah. Tetapi tidak, Allah tak buat macam tu. Huwallah, koma sekejap, ahad. Jadi tidak ada alif lam pada ahad. Itu menunjukkan bahawa syirik itu sudah begitu menjadi sesuatu yang bersemi di hati dan pemikiran mereka, sehingga mereka tidak nampak lagi syirik itu sebagai suatu jenayah. Sebab itu bila Nabi datang untuk menyatakan agama yang bersifat tauhid ini, mereka berkata kepada Nabi, aja'alal alihata ilaha wahida, adakah dia nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni menjadi satu Tuhan? Lepas tu maknanya dia tanya di situ bukan nak tanya, satu kehairanan. How can? Macam mana dia nak tukar? Maknanya Allah Tuhan yang banyak ni menjadi satu Tuhan. Lalu lepas tu dia cakap lagi, dia pun suarakan suara hati dia. Dia kata apa? Inna hadza la syai'un ujab. Perbuatan nak ubah Tuhan yang banyak kepada Tuhan yang satu ini,
adalah perkara yang pelik. Perkara yang pelik. Maknanya sampai menjadi pelik. Sebab itu Ahad tidak disebut alif lam. Tapi tidak pergi. As-Samad, Allahus Samad. Allah benda As-Samad cerita. Kenapa As-Samad ada alif lam? Kerana merujuk kepada makna yang berlaku dalam diri, iaitu kebergantungan. Di mana semua orang tahu dia perlu bergantung kepada Allah. Baik kafir, baik tak kafir. Semua nak bergantung, sebab itu pada Allah As-Samad dia letak alif lam. Sebab rasa bergantung kepada Allah masih ada. Nakkan Allah masih ada, sebagaimana sahabat kita daripada kalangan agama Kristian sekarang lah, yang berusaha bersusah payah nak dapat Allah. Jadi nampak dia lebih sayang Allah daripada kita pula. Pergi mahkamah, naik turun mahkamah. Maaflah saya kata begitu, agak kasar sikit bahasa saya, maaf. Tapi nampak dia bersungguh nak bela Allah. Kita orang Islam tak kisah, bahkan tak mau peduli pun. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu As-Samad di situ tuan-tuan nampak ada alif lam. Ada alif lam. Karena dia merujuk kepada sesuatu yang ada. Jadi di sini nak bagi tahu bahawa cara nak terima Allah ada 3 perkara. Pertama, zat dia sebagai Tuhan kita terima. Orang Kristian pun terima. Yang kedua, dia mesti esa. Yang kedua ni orang Kristian tak aman. Lepas tu saya ada baca dalam tulisan, dia kata sebenarnya tuduhan mengatakan orang Kristian mentigakan Allah. Meninggalkan Allah itu tidak betul. Orang Kristian pun mengatakan Allah itu esa. Tuan-tuan, itu bohong. Itu adalah helah untuk mencari suatu escapism dia panggil. Jangan duk percaya cakap tu. Kalau siapa percaya cakap tu, bermakna dia menidakkan Al-Quran. Kerana Al-Quran telah mengaku sendiri mereka telah meninggalkan Allah Ta'ala. Maka kalau siapa-siapa termakan dengan bisikan-bisikan itu, rosak imannya. Jangan percaya dengan dakwaan orang kafir Kristian itu. Sebenarnya mereka memang meninggalkan Allah. Kalau tidak, masa akan turun ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan sekalian, jadi sebab itu bila kita nampak di sini, saya nampak orang Kristian nak Allah ini 2 sudut je. Allah sebagai Tuhan, satu lagi Allah sebagai tempat bergantung. Tapi ba'ahad dia tak mau. Ba'ahad dia tak mau. Yang inilah Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Apa yang disebut oleh Bilal? Ahad. Jadi tuan-tuan sekalian, saya rasa cukup dululah untuk malam ni. InsyaAllah saya bincang bahagian yang pertama dulu, Huwallah. Nanti insyaAllah dalam siri-siri akan datang saya akan selit. Tak sempat nak masuk surah Al-Kafirun, tak apalah, lain kali kita kebincang dulu. Ini metodologi ataupun landasan kepada perbincangan kita pada masa akan datang. Dan sekiranya ada apa-apa yang bersalahan, tuan-tuan tak berapa setuju, tak apa, saya terbuka. Sebab ini, tapi tuan-tuan sekalian, sama-sama kita study. Kerana sebenarnya kita nakkan benda yang sama, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka janganlah sampai kelihatan kita membela saudara kita yang bukan Islam dan mencerca memaki saudara kita yang Islam hanya kerana nak bincang isu ini. Yang ni saya tak suka. Dan tolong kalau nak bincang, jangan lihat dari dimensi politik, jangan lihat dimensi perbagaan semata-mata. Bincang dari sudut akidah tauhid yang Allah Ta'ala mahu. Bersuluhkan ayat-ayat Allah. InsyaAllah saya rasa kalau saudara kita daripada agama Kristian ada kat sini pun, dia boleh terima perbincangan kita pada malam ini. Dia boleh terima. Jadi isu ni bagus untuk membuka mata sahabat-sahabat kita daripada bukan Islam, untuk cuba mempelajari apa Allah yang sebenar. Baik, sekadar itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.